Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Baik, waktu ini anda bersama-sama dengan saya, Natasha Aimi. Dan hari ini kita nak kongsikan bersama-sama tentang pendekatan keluarga Malaysia yang dikongsikan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Diharap memberi tumpuan khusus kepada pengurusan permasalahan rakyat secara mikro. Jadi pada waktu ini kita bawakan dalam program Temu Bual Radio hari ini kita ada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Okey, kita nak bawakan tentang satu topik iaitu gencatan politik dua hala. Yang menarik itu. Bila kita bercerita tentang keluarga Malaysia ini, kan apa pendapat doktor sendiri tentang terma yang dikongsikan oleh Perdana Menteri ini, keluarga Malaysia? Dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, kita telah berada dalam tahun kedua sebenarnya dalam pandemik COVID-19. Dan ia memerlukan beberapa pendekatan, khususnya pendekatan yang berhubungan dengan keselamatan ekonomi, keselamatan politik dan keselamatan kesihatan. Dan apabila Yang di-Pertuan Agong telah meminta supaya diadakan satu rekonsiliasi politik dan supaya kerjasama dalam politik dipertingkatkan dan akhirnya membawa kepada pelantikan Yang Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, maka perlu ada satu pendekatan yang berteras untuk mengikat perpaduan di kalangan ahli politik, kerjasama dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia dan seterusnya membawa kerajaan membawa negara untuk pulih daripada pandemik COVID-19 dan juga meneruskan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kepimpinan lepas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi fitrah untuk mana-mana pendekatan, satu konsep perlu diwujudkan bagi membentuk satu ikatan dasar supaya polisi sedasar yang digubal boleh membawa ke arah pembentukan pemulihan negara. Dan kerajaan Malaysia menepati perkara itu kerana ia bersifat satu benda yang bersifat solidariti dan apa yang telah diperkatakan Yang Berhormat Perdana Menteri, ia boleh membantu untuk memastikan tiada pihak yang ketinggalan. Dan ini memerlukan satu konsep, satu ikatan besar sebagai satu konsep gagasan yang dibentuk supaya kerjasama masyarakat, kerjasama ahli politik, pembuat dasar dan polisi bergerak ke arah itu. Dan ini memerlukan kerjasama daripada berbagai pihak. Jadi secara asasnya perlu ada satu konsep seperti keluarga Malaysia dan konsep ini saya rasakan bersepatatan dengan waktunya kerana inilah masa untuk kita mengenepikan segala isu yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, fahaman dan ideologi demi untuk membantu pihak kerajaan, demi untuk membantu kepimpinan negara dan demi untuk kita bersama berjaya untuk memulihkan negara keluar daripada pandemik COVID-19 dalam masa yang kita tidak tahu bila, tapi proses itu harus berlaku dalam satu elemen yang kita panggil sebagai keluarga Malaysia. Baik. Dan kita nak tahu juga, Doktor, kan bila kita sebut tentang keluarga Malaysia, sebut keluarga kita dah tahu besar, sebut pula Malaysia 3-4 kali ganda besarnya. Jadi bagaimana kerjasama di kalangan rakyat Malaysia itu sendiri dalam nak mencapai kesepakatan, perpaduan, kan apabila kita menggunakan terma keluarga Malaysia ini sendiri? Sudah tentu kita semua terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19 dan perkara yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah mana-mana negara, mana-mana pimpinan kerajaan, mana-mana pentadbiran kerajaan, governance of any country tidak pernah mempunyai apa-apa rujukan. Saya sering mengatakan perkara ini sebagai rujukan itu kerana inilah salah satu pandemik yang terbesar yang melanda mana-mana negara dan semua kepimpinan negara, semua pentadbiran negara terkesan. Jadi sudah tentu ia memberikan satu cabaran yang besar buat mana-mana kepimpinan negara untuk memulihkan negara dalam pandemik COVID-19. Dan ini juga yang perlu dilalui oleh kepimpinan negara yang sedia ada. Dan dalam menjayakan itu, sudah tentu kita memerlukan satu kerjasama yang baik pada masyarakat. Dan tidak dinafikan banyak masyarakat terkesan, banyak masyarakat yang mengeluh, banyak masyarakat yang merasakan perkara yang sepatutnya dilakukan, tidak dilakukan. Tapi ini adalah satu cabaran bagi pihak kerajaan, bagi pihak kepimpinan untuk menetralisasikan apa yang perlu oleh masyarakat. Tapi di pihak masyarakat juga dia memerlukan satu bentuk kerjasama, satu bentuk pemahaman. Kerana pengurusan pandemik COVID-19 ini memerlukan satu kebersamaan, satu elemen keluarga Malaysia yang dibangunkan supaya akhirnya kita dapat mampu untuk memberikan solusi base, apa-apa yang berbentuk solusi, pandangan-pandangan yang baik untuk kepimpinan negara, untuk pihak-pihak pentadbiran, agensi-agensi berkaitan untuk membantu memulihkan negara. Kerana ia bukan perkara yang mudah tetapi ia tidak mustahil untuk dilakukan. Dan kita berhadapan dengan
VOC, variant of differences yang berada. Pada hari ini kita ada varian Delta dan kita dikejutkan dengan pelbagai elemen-elemen yang mengejutkan dalam peperangan asimetri menentang COVID-19. Dan ia akan terus berlaku dan itulah sejajar dengan usaha kebersamaan itu penting, khususnya dalam program-program yang dirancang seperti elemen vaksinasi yang berjalan dengan baik, program-program moratorium yang sedang berjalan pada ketika ini dan apa-apa juga elemen yang memerlukan kerjasama masyarakat harus disuarakan oleh masyarakat dengan harapan supaya pihak pimpinan kerajaan juga dapat mampu untuk merealisasikannya, tetapi masyarakat juga harus bekerjasama. Kita harus melihat apakah perkara yang positif, apakah yang perlu dibangunkan, apakah bentuk kerjasama, mematuhi SOP dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang berbentuk dua hala sebenarnya. Dia bukan satu proses yang boleh berlaku dengan sebegitu mudah tanpa kerjasama daripada pihak berkepentingan yang perlu dipelihara iaitu masyarakat, iaitu kita semua. Baik, cukup menarik. Dan kita bersama-sama dalam program Temu Buah Radio pada waktu ini. Tetamu kita Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di Universiti Teknologi Mara UiTM. Gencatan politik dua hala kita bawakan topik pada waktu ini. Dan ketika ini, kalau kita lihat telah pun berlaku pembentukan kabinet. Apa yang rakyat boleh faham dengan pembentukan kabinet ini, Doktor? Apabila kita bercakap tentang isu pembentukan kabinet ini, soalan yang menarik sebenarnya sebab kita terikat dalam satu elemen untuk menstabilkan keadaan politik. Menjunjung kasih bagi tuanku, inilah harapan sebagai tuanku kepada semua ahli politik. Dan ini memerlukan satu perkara yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kerana apabila 114 ahli-ahli politik telah menyatakan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hingga membolehkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, maka ini perlu dipahami oleh rakyat. Maka pembentukan kabinet, pengumpulan isu-isu berhubungan dengan berkepentingan ini perlu diselaraskan terlebih dahulu. Kestabilan itu perlu datang daripada di kalangan ahli-ahli politik, khususnya 114 yang menyokong kepimpinan kerajaan sedia ada, kepimpinan Perdana Menteri ke-9. Kerana tanpa kestabilan ini, tanpa pembentukan ini, maka kita akan hilang teras pertama. Teras pertama adalah menstabilkan pembentukan kerajaan sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat supaya terbentuknya satu kerajaan yang stabil. Kerajaan yang mampu untuk bergerak sekurang-kurangnya hingga pilihan raya yang akan datang. Jadi ini asas yang perlu dipahami oleh masyarakat. Dan teras kedua adalah untuk memastikan dasar dan polisi, dan kita telah terbina satu konsep dipanggil Keluarga Malaysia, dan semua dasar dan polisi khususnya dalam pelan pemulihan negara menghadapi COVID-19 berdasarkan kepada konsep Keluarga Malaysia. Dan teras ini penting untuk memastikan segala kepentingan rakyat dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna oleh konsep, dengan menggunakan konsep Keluarga Malaysia. Jadi ini dua teras yang perlu dipahami oleh masyarakat, kerana kita tidak boleh melakukan apa-apa sekiranya tidak berlaku satu kestabilan politik. Dan pada masa ini kestabilan politik itu datang daripada konstelasi di antara pembangkang dan juga penetapan kerjasama yang tidak berbelah bagi di kalangan oleh 114 ahli politik yang telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Malaysia. Baik, dan kita nak tahu juga Doktor, bagaimana dengan pembentukan kabinet pada waktu ini dalam negara boleh ataupun dapat membawa negara kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Sebab sebelum ini ramai juga yang menyentuh mengatakan yang paling genting sekarang adalah situasi pandemik COVID-19 kan. Ramai yang mengutarakan pelbagai pendapat kan tentang pentadbiran negara. Jadi bagaimana dengan pembentukan kabinet kali ini? Adakah mereka mampu untuk membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19? Satu perkara yang saya rasa yang menarik untuk disentuh dan saya lah antara mereka yang menyuarakan supaya pembentukan kabinet ini berlaku dengan keadaan lebih besar di kalangan ahli jemaah menteri dan portfolio-portfolio tertentu termasuk menteri, timbalan menteri dan kementerian tertentu. Perkara yang utama yang perlu dipahami adalah perkara makro itu telah berjalan dengan skala yang banyak. Kita lihat bagaimana banyak pelan-pelan telah dibangunkan, belanjawan-belanjawan telah digariskan, bajet-bajet beban keperluan tertentu juga telah digariskan. Tetapi yang mustahaknya, perkara yang perlu dipahami adalah rakyat pada ketika ini mahukan sesuatu yang berbentuk mikro, berkepentingan kluster-kluster ataupun secara sektoral terus kepada mereka. Dan ini yang dikedaki oleh rakyat. Dan di bawah konsep Keluarga Malaysia, di bawah kabinet ini, pembentukan kabinet ini diharapkan dapat untuk memberikan input, dapat memberikan satu perkara yang bersasar terhadap keperluan mikro. Kerana inilah suasana yang perlu dihadapi, dipahami oleh ahli-ahli politik.
dipahami oleh semua agensi-agensi berkepentingan kerajaan. Kerana pada masa ini, ahli-ahli rakyat-rakyat mahukan sesuatu perkara yang bersifat mikro. Maksudnya kepentingan peribadi mereka dijaga, jaminan keselamatan bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan, keselamatan kesihatan, keselamatan dalam sektor-sektor tertentu, dan juga bagi memastikan supaya keupayaan untuk mereka memulihkan khususnya dari segi keselamatan ekonomi itu dapat dipertingkatkan. Jadi perkara-perkara mikro ini memerlukan banyak kerjasama daripada Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan, Kementerian Makanan dan sebagainya, Kementerian Belia dan Sukan, kerana ia memerlukan satu pendekatan yang bersifat mikro supaya apabila ia berlaku, maka rakyat dapat mendapat satu proses pengalihan, satu perkara yang dapat dipahami dan diterjemahkan dalam kepentingan mikro kepada masyarakat sekitar, berbentuk sektoral dan berbentuk lebih kepada peribadi. Ini yang mereka mahukan, supaya jaminan mikro itu ditepati oleh pimpinan pada masa kini. Baik. Okey, sangat menarik doktor ya bila doktor sentuh tentang pendekatan secara mikro. Kan secara kecil betul-betul ke akar umbi kan. Namun kita turut menjadi persoalan jugalah bagaimana untuk pihak kerajaan ini sendiri kan boleh mencapai hingga ke dasarnya itu, sehingga ke bahagian mikro itu tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat ketika ini. Jawapan yang terbaik adalah sudah tentunya kita menggunakan konsep kejahatan politik, di mana semua ahli-ahli politik tidak mengira apa-apa jua latar belakang ideologi, kepartian mereka bekerjasama meletakkan kepentingan ideologi kepartian mereka di tepi dan bersama-sama untuk mendapatkan maklumat di kawasan-kawasan mereka, di kalangan ahli-ahli parlimen, di kalangan ahli don-don tertentu, ahli Dewan Undangan Negeri, supaya maklumat itu dapat dibawa ke hadapan jawatan kuasa parlimen dapat dibentuk, Majlis Perundangan Negara dapat dibesarkan keahliannya daripada anggota daripada pembangkang, supaya isu-isu berkepentingan mikro ini dapat dibawa dan diangkat dengan lebih sempurna dan lebih baik. Dan kita tidak mahu beban itu diberikan, dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada kepimpinan yang sedia ada, kepada pentadbiran agensi-agensi berkaitan, kerana dia adalah usaha di kalangan semua ahli politik, di kalangan semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk memperlihatkan, mencerminkan satu bentuk kepimpinan yang mendapatkan maklumat. Ramai yang berkata tugas ahli politik, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan ni hanyalah bersifat pembuat dasar dan polisi. Tetapi dalam menghadapi pandemik COVID-19 ia memerlukan lebih daripada itu. Dan ini memerlukan satu perkara yang perlu dipelopori oleh kalangan ahli-ahli politik, dan kejahatan politik adalah satu solusi terbaik supaya kerjasama itu berteraskan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya. Dan inilah yang dimahukan supaya kita dapat mengembalikan keyakinan, kredibiliti kepada pimpinan ahli politik tanpa mengira sama ada ia blok kerajaan ataupun di kalangan blok pembangkang. Baik. Okey, kita bersama-sama dalam program Temu Bar Radio pada waktu ini, Gencatan Politik Dua Hala. Topik yang kita bawakan bersama-sama tetamu kita Dr. Nur Niwandi Mat Nordin, penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di Universiti Teknologi Mara UiTM. Kalau kita lihat Doktor juga ada kongsikan apa yang paling penting sekali adalah tentang pendekatan keluarga Malaysia ni perlulah tertumpu kepada permasalahan mikro rakyat kan, dan nak sentuh sikit tentang peruntukan belanjawan ya RM ke-12 ini, ya rancangan Malaysia ke-12. Pada pandangan doktor kan, apa yang dinanti-nantikan untuk kita dengar dalam RM ke-12 ini? Sudah tentu kalau kita bercakap tentang perkara yang berkepentingan, ia harus lebih mikro, ia harus lebih menjurus kepada bagaimana untuk mensasarkan kepada perkara-perkara berkaitan kepentingan rakyat. RM ke-12 adalah mana-mana bentuk perancangan yang diwujudkan oleh dasar-dasar tertentu, sama ada dasar keselamatan negara, dasar berhubung kehidupan masyarakat di sekeliling kita, dan dasar-dasar polisi-polisi tertentu, supaya dasar-dasar polisi ini lebih mudah dibentuk dan digariskan mengikut keperluan masyarakat yang sedia ada pada hari ini. Dan ini juga meliputi tentang isu-isu percukaian, sistem-sistem elemen-elemen percukaian yang perlu lebih dibentuk supaya negara juga dapat mengapungkan tunai yang lebih baik, seperti pelaksanaan GST dan sebagainya. Dan perancangan-perancangan yang dalam bawah MYK12 ini adalah satu benda yang berbentuk fundamental, asas kepada kepentingan untuk membina dan memulih negara, khususnya secara mikro. Dan dengan harapan kita berharap supaya kegiatan ataupun sektor ekonomi itu dapat dimungkinkan dengan menghilangkan proses-proses yang boleh menyusahkan rakyat.
yang boleh membebankan rakyat. Dan dapatan-dapatan seperti inilah saya rasa yang perlu jaminan kepada masyarakat dan rakyat agar mereka lebih mudah untuk membina kembali keupayaan untuk kembali menjadi satu proses kendiri, khususnya dalam memperolehi ekonomi seperti mana yang berlaku dalam perkara seperti ini. Ini perkara yang saya rasa dinantikan oleh semua pihak, walaupun ia satu dokumen ataupun satu pembentangan yang bersifat dasar dan polisi, tetapi sekiranya ia diperhalusi secara mikro, maka ia harus menjurus kepada kepentingan rakyat, khususnya dalam elemen keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan. Baik, Doktor, selain daripada isu kesihatan, isu ekonomi kan ya, yang dilalui ketika ini, ujian yang dilalui oleh masyarakat kita ketika ini. Satu lagi yang menjadi kerisauan juga adalah dari sudut pendidikan, Doktor. Mungkin Doktor boleh komen sikit. Kita faham, ibu bapa mengeluh, saya juga YDP Pak IBG kan. Kita amat memahami situasi yang berkaitan dengan pendidikan dan juga dalam bentuk pendidikan yang di tahap tinggi. Jadi harapan adalah sudah tentu supaya elemen-elemen pendidikan dapat berjalan dengan baik, tetapi jaminan juga ia harus berjalan apabila perkara-perkara yang berkaitan dengan elemen pendidikan, berkaitan dengan keselamatan khusus di vaksinasi itu dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat berjalan dengan lancar, kerana kita juga menunggu signal ataupun bagaimana keadaan-keadaan tertentu persekitaran sekolah itu harus lebih selamat. Kerana walaupun apa perkara, tumpuan harus diberikan khususnya kepada segmen-segmen pelajar yang akan menduduki pendidikan peperiksaan penting seperti pendidikan SPM, STPM dan juga pelajar-pelajar yang memerlukan elemen klinikal dalam di universiti dan sebagainya. Dan inilah satu perkara yang perlu dilihat, bagaimana evolusi digital, bagaimana padanan digital ini dapat diperbaiki oleh pihak-pihak kementerian terbabit bagi memastikan sekiranya kita terpaksa menghadapi elemen PDPR ni dengan lebih panjang, maka perlu ada satu bentuk template, satu bentuk padanan yang lebih jelas khususnya dalam elemen sokongan digital kepada golongan-golongan terkesan. Ini merupakan satu perkara yang memerlukan keterbukaan dan juga satu inovasi di kalangan pendidik, di kalangan mereka yang terbabit dalam segmentasi unsur pendidikan untuk mencuba dan terus membentuk inovasi. Setakat ini saya rasa ia berjalan dengan baik, tapi penambahbaikan itu harus terus diadakan bagi memastikan ia terus berjalan dengan lancar. Baik, itu dia dari sudut pendidikan yang turut ya menjadi kerisauan juga masyarakat kita ketika ini, selain daripada isu kesihatan dan juga isu ekonomi juga. Baik, dan bila bercerita tentang pelan pemulihan negara PPN, Doktor ya, apa agaknya kemahuan ataupun kehendak masyarakat kita ni dalam fasa pelan pemulihan negara ini, Doktor? Sudah tentu kalau masyarakat mereka inginkan pemulihan yang secepat mungkin, tetapi saya ingin berkongsi sesuatu kepada masyarakat termasuk kita semua bahawa ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Jadi disebabkan itulah gejatan politik dua hala ini juga bermaksud satu elemen yang kita kaitkan dengan di kalangan ahli politik, khususnya di kalangan ahli pembangkang. Kerana kalau kita lihat dia gejatan politik ini kita boleh bagikan dalam bentuk tiga perkara asas. Perkara pertama adalah genjatan politik di kalangan 114 ahli-ahli Parlimen Dewan Rakyat yang menyokong kepimpinan kerajaan sedia ada, menjunjung kasih bagi Tuanku berjaya menyelesaikan permasalahan ini, dan dengan keadaan itu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri ke-9 telah dilantik. Dan gejatan politik harus berjalan dalam teras kelompok dalaman ini dahulu, iaitu 114 orang ahli-ahli Parlimen, supaya mereka terus bersama dengan kepimpinan sehingga kepada pilihan raya akan datang. Dan elemen kedua adalah gejatan politik di kalangan ahli pembangkang. Masyarakat mahu ahli-ahli politik di kalangan pembangkang juga melakukan kejahatan politik supaya tidak berlaku lagi perkara yang telah berlaku selama 17 bulan yang lepas, di mana berlakunya satu persengketaan di kalangan ahli politik, sama ada secara dalaman ataupun secara di kalangan blok kerajaan ataupun blok pembangkang, hingga telah mengakibatkan berbagai elemen-elemen politik itu dibincangkan dan menghilangkan fokus dalam melaksanakan pelan pemulihan dan perkara-perkara berkaitan kepentingan rakyat. Dan dua asas dia berkaitan dengan politik, tetapi gejatan politik yang ketiga yang berbentuk dua hala juga adalah gejatan politik di kalangan masyarakat. Kita lihat bagaimana masyarakat menggunakan sosial media khususnya melemparkan perkara-perkara, kadang-kadang saya lihat komen itu keterlaluan, dan ini dipahami dengan emosi tekanan persekitaran dan dakwaan bahawa terdapat kebincangan dalam satu perkara,
tetapi ia harus dijadikan sebagai satu perkara untuk kita baiki secara bersama. Di mana komen-komen positif membentuk membina ni perlu dibanyakkan. Dan kita tidak mahu penumpuan fokus itu hilang apabila terlalu banyak cemohan, terlalu banyak komen negatif dikeluarkan dan akhirnya perkara ini disalahkan sepenuhnya kepada ahli politik, kepada sistem politik negara tanpa juga memikirkan bahawa masyarakat juga berperan penting untuk melakukan gencatan politik. Iaitu menghentikan komen-komen yang bersifat melampau. Teruskan komen-komen membina, tidak ada masalah. Kerana seterusnya kita sebagai masyarakat, kita mempunyai hak untuk mengkendaki apa yang baik untuk negara. Tapi komen-komen yang taksub, fanatics, ada yang memaki hamun sehingga saya rasa tidak sesuai dengan peradaban kita sebagai masyarakat Malaysia. Dan ini perlu diperbaiki yang saya rasa, memerlukan kejahatan politik daripada negara. Dan seterusnya itu, kita boleh mengharapkan supaya apa yang terbaik secara mikro dapat dilaksanakan dengan satu proses rekonsiliasi di kalangan ahli politik, di kalangan masyarakat, supaya tujuan adalah untuk kita berjaya pulih daripada situasi pandemik COVID-19 pada hari ini. Dan kita harus melihat benda-benda ini sebagai satu benda yang bentuk besar dan holistik. Kerana mana-mana negara akan hilang keupayaan mereka apabila tidak ada satu sinergi, tidak ada satu kesinambungan kerjasama di antara masyarakat dan juga di kalangan kepimpinan kerajaan. Dan mungkin kalau saya boleh tambah, kita lihat bagaimana penggunaan tanda-tanda pagar berbentuk subversif yang digunakan dengan banyak pada hari ini, ia perlu dikurangkan. Kerana kita tidak mahu ada pihak-pihak mengambil kesempatan mengganggu keharmonian dan juga kemakmuran negara, perpaduan negara dengan menggunakan elemen-elemen sentimen berbentuk komen melampau ataupun mengambil perkara-perkara itu dalam satu perkara yang saya rasa boleh direkonsiliasikan dengan lebih baik dengan satu kejahatan politik daripada kurang-kurangnya 3 pihak yang terbabit seperti yang saya katakan tadi. Baik, cukup menarik perkongsian daripada Dr. Nur Nirwandi. Dan sebelum kata kita berakhir, Doktor, harapan doktor sendirilah ya dalam situasi kita ketika ini dalam negara berdepan dengan ujian pandemik COVID-19, diuji pula dengan ekonomi yang memang terganggu gugat kan, dan bagaimana pula rakyat sendiri ingin menambahkan keyakinan ya pada kepimpinan negara pada ketika ini. Jadi apa harapan doktor terhadap situasi ini? Masing-masing mempunyai tanggungjawab yang perlu dilakukan. Sudah tentu beban itu terletak kepada pimpinan kerajaan yang sedia ada. Tetapi dengan pendekatan mikro, dengan barisan kabinet yang besar, dengan mempunyai portfolio-portfolio telah dikembangkan, maka saya rasa tidak mempunyai masalah untuk pimpinan pada masa ini untuk melakukan perkara yang lebih baik. Dan mereka juga telah mempunyai satu pusat rujukan daripada pimpinan Perikatan Nasional yang lepas. Walaupun dikatakan hampir ke portfolio itu perkara yang sama, tapi inilah satu proses untuk memastikan apa yang rancang itu jalan dengan baik. Dan jadikan itu sebagai satu dasar, satu proses untuk benchmark, untuk melakukan yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu juga masyarakat harus lebih konstruktif, memberi komen-komen membina dan cuba untuk lebih relax dan lebih matang. Kita terkesan, kita telah bersuara selama 17 bulan dan ini masanya untuk kita memberikan sokongan, memberikan idea secara konstruktif, memberikan solusi dan meletakkan gencatan politik itu sebagai satu teras utama untuk kita fahami dan kita bersama partisipasi dalam gencatan politik dengan harapan kita boleh membina negara, memulihkan negara dan menaikkan semangat-semangat berkepentingan negara itu demi untuk kita pulih sepenuhnya daripada COVID-19. Baik, itu dia perkongsian yang sangat menarik yang dikongsikan oleh tetamu kita Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, penganalisis keselamatan dan politik di Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi di Universiti Teknologi Mara UiTM dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Jadi kerjasama kedua-dua belah pihak, semua pihaklah secara amnya ya, dalam kata kita mendepani ujian yang dilalui oleh negara ketika ini sangat-sangat penting ya, dalam kita mencapai matlamat kita waktu ini. Terima kasih doktor kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Sama-sama. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.